rumput pun dah pakar. Terima kasih juga kepada JDT dan TMJ yang memperkenalkan isu ni kepada umum di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follower page Harimau Malaya, kita jumpa lagi. Alhamdulillah akhirnya dapat juga. Saya memang dah lama dah teringin nak dapatkan ilmu sebenarnya tentang rumput-rumput di padang-padang di stadium di Malaysia, dan hari ini berkesempatan berjumpa dengan seorang pakar. Saya boleh panggil pakar lah sebab kita nak belajar tentang rumput Kawgrass ni juga. So kita bawakan khas. Actually deal dah lama dah, dari sebelum Piala Asia dah. Hari ini baru ada rezeki jumpa. Kita jumpa dengan Tuan Normas Yakin. Silakan Tuan. Sihat Tuan? Alhamdulillah sihat. So boleh tak Tuan secara ringkas ceritakan latar belakang dan kenalkan diri Tuan juga dulu. Oh, saya Normas Yakin bin Arifin daripada Malaysia lah. Saya dilahirkan di Pulau Pinang, dibesarkan di Johor, sekolah di Negeri Sembilan, lanjutkan pelajaran di Sarawak, kerja pertama di Sabah, kerja kedua Terengganu, lepas tu Selangor, lepas tu Perak, ni Selangor balik. Hampir lengkap semua negeri. So Tuan boleh ceritakan, sebab kita hari ni secara ringkasnya nak tahu jugalah apa tu rumput Kawgrass, macam mana penjagaan dia. First kali nak tahu apa rumput Kawgrass tu Tuan. Oh, okey. Rumput di dunia ni terbahagi kepada dua kategori. Rumput musim panas dan rumput musim sejuk. So rumput musim panas ni ada Kawgrass, ada Zoysia, ada Bermuda, tu yang utama lah. Dan rumput musim sejuk ada Bentgrass, ada Ryegrass dan sebagainya. Yang tu yang banyak kita tengok kat TV, stadium tu. Stadium di EPL dan sebagainya. So di Malaysia kita ada Bermuda Grass di padang golf, ada Zoysia Grass dan juga Kawgrass. Itu tiga spesies yang utama di Malaysia. Jadi Kawgrass ni sebab utamanya dia memang asal dekat Malaysia, jadi dia memang banyak di stadium-stadium di Malaysia lah. Adakah kalau kita katakan kesesuaian untuk bermain bola tu sebenarnya memang lebih kepada Kawgrass? Untuk pemain bola, Kawgrass ni ialah lebih kepada tentang penjagaan dia. Dari segi kesesuaian untuk permainan, dia biasa sajalah. Tapi dari segi, kalau kita nak bandingkan dengan kos penyelenggaraan dan permainan, dia optima lah. Dia bukan yang paling baik, tapi dia bukan juga yang paling buruk. Dia optima. Sebagai pihak yang menyelenggarakan rumput di stadium ni, contohnya apa rutin Tuan untuk pastikan rumput dalam keadaan baik Tuan? Okey, dan yang rutin yang kami tak boleh tinggal dan yang malangnya paling banyak saya nampak orang buat silap ialah tentang pemotongan dan pembajaan. Dan juga penyiraman lah, tu tiga. Pembajaan, pemotongan pertamanya. Ramai orang yang dia jarang-jarang potong. So dia menjadikan masalah kepada pertumbuhan rumput tu, menjadikan masalah kepada proses fotosintesis rumput tu. Itu bila dia terlalu jarang-jarang memotong. Sepatutnya potong seminggu 2 kali, paling sikit pun seminggu sekali. Tapi banyak orang potong sebulan 3 kali dan sebulan 2 kali, ataupun ada yang potong sebulan sekali. Saya pernah jumpa padang yang dia potong 2 bulan sekali. Jadi itu menjadikan masalah. Satu lagi adalah pembajaan. Kekuatan Kawgrass ialah dia hijau gelap secara genetik. Kekuatannya juga adalah kelemahan dia. Sebab pasal dia hijau gelap genetik, banyak padang yang tak membaja ikut jadual, sebab nampak dia dah memang membaja, dah memang hijau. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penyiraman. Banyak padang yang tak siram. Kawgrass dia ada satu lagi kekuatan, bila dia tak siram, bila dia kemarau, dia tak mati, dia jadi dormant. Dia jadi dormant, lepas tu bila air ada, bila hujan ke atau bila dapat siram, dia akan hijau balik. Tapi di masa tu rumput liar dah masuk lah. So tu masalah Kawgrass. Pun masalah satu lagi Kawgrass ialah tentang penyiraman. Dan ada padang yang siram lewat petang. Itu pun masalah. Maksudnya secara ringkas, dari segi penjagaan ni Kawgrass yang paling mudah lah antara tu. Di antara rumput yang saya sebut lagi tadi tentang Bermuda, Zoysia dan Kawgrass paling mudah di kebanyakan tempat. Keywordnya adalah kebanyakan, bukan di semua tempat. Ada tempat yang Zoysia lebih mudah jaga, ada tempat yang Bermuda lebih mudah jaga. Tapi di kebanyakan tempat Kawgrass paling mudah jaga. Apa faktor yang memang Tuan memang akan sentiasa ambil berat, contohnya untuk pastikan rumput ni baik kan? Sebab setengah tempat mungkin stadium padang ni saliran tak baik, mungkin air banyak bertakung, mungkin akan jejaskan rumput. Macam mana Tuan?
infrastruktur tu yang boleh membantu kawal kualiti dia. Di padang golf kami ada satu pepatah yang katakan ada 3 benda paling penting dalam penjagaan rumput, iaitu saliran pertama, kedua saliran, dan yang ketiga saliran. So kalau saliran tak ada, sebenarnya lupakanlah apa rumput pun. Cuma setakat ni Cowgrass yang boleh bertahan sikit. Mungkin dalam setahun 2 tahun boleh bertahan. Bermuda, Zoysia memang tak tahan kalau saliran tak elok. Dan di Malaysia dengan kita punya iklim, kita perlukan padang yang baik saliran. Kalau tak dapat beli saliran yang baik, saya cadangkan mungkin lupakanlah tentang penjagaan padang. Apa antara cabaran yang tuan sendiri pernah hadapi sepanjang pengalaman tuan mengendalikan rumput Cowgrass ni? Cowgrass, saya sebenarnya dah di bidang rumput ni 30 tahun. 30 tahun sejak tahun 1993. Kebanyakannya di Bermuda. Zoysia ada 4 tahun. Cowgrass mungkin dalam tak sampai 10 tahun kot. So kebanyakan pengalaman saya adalah Bermuda lah. Zoysia, Cowgrass yang kalau dari segi penjagaan saya sendiri macam yang tuan cakap tadi lah, masalahnya yang utama ialah saliran. Kebanyakan padang pandang rendah pada saliran. Saliran ada 2. Pertama, saliran bawah tanah tu yang saya panggil sebagai saliran sap tanah, longkang-longkang sap tanah, subsoil drain. Dan kedua ialah saliran yang mana air akan tembus ke bawah. Yang itu yang paling masalah sekali. Sebab kebanyakan padang di Malaysia ditanam di atas topsoil, dan kebanyakan topsoil di Malaysia adalah tanah liat. So air tak boleh tembus. Saya pernah jumpa padang yang soil bawah tanah dia bagus, longkang bawah tanah dia bagus, tapi pasal atas tu topsoil dia terlalu pekat, air tak masuk bawah. So di padang ada air sedalam buku lali, tapi longkang subsoil dia kering sebab air tak tembus. Itu cabaran yang paling selalu saya nampak di padang-padang di Malaysia. Mungkin kalau tuan boleh kongsi juga pengalaman-pengalaman tuan melihat, kalau kami yang sebagai penonton kadang-kadang tengok setengah padang tu rumputnya mudah tercabut, macam kita boleh tengok setengah tempat tu ada yang rosak juga. Dalam TV boleh jelas nampak kan apa faktor-faktornya tu. Mungkin dia yang bertumpuk-tumpuk ataupun mudah tercabut tu, apa faktornya tuan? Yang mudah tercabut tu biasanya ada tiga kemungkinan lah. Pertama, dia baru sangat tanam, dia belum establish lagi. Kedua, terlalu kerap siram. Bila terlalu kerap siram, ini untuk orang yang siram mengikut jadual, sehari sekali atau sehari 3 kali pun saya pernah jumpa orang yang siram. Bila disiram terlalu kerap, masalahnya ialah akar rumput jadi pendek. Sebab rumput tu dia kata kenapa dia mudah dapat air, kenapa nak panjangkan akar? So akar dia jadi pendek, tercabut, senanglah tercabut. Nombor 2, yang ketiga ialah bila matahari tak cukup. Ini terutamanya kepada Bermuda. Bermuda memang rumput yang perlukan matahari. Zoysia dia ada satu spesies yang tahan redup, Zoysia matrella. Zion adalah daripada Zoysia matrella. Yang kebanyakan orang tanam di kawasan rumah tu Zoysia ternifolia, Philippine grass. Yang itu tak tahan matahari, tak tahan redup. Jadi bila dia dalam keadaan redup, dia tak dapat matahari lebih kurang 8 jam. Apa yang berlaku ialah Tuhan jadikan dia ada hormon yang dipanggil sebagai auksin yang akan banyak kepada daun. Ni biologi form 4. Zaman saya lah biologi form 4 sekarang saya tak tahu. So jadi bila hormon tu pergi kepada daun rumput, jadi daun rumput tu akan jadi panjang sebab nak cari cahaya matahari. Bila tenaga pergi kepada daun rumput tu nak jadi panjang, tenaga kepada akar kurang. So senang tercabut lagi. Tu 3 lah yang tentang masalah rumput senang tercabut tu. Yang tentang botak tu biasanya tentang belum matang, nombor 1. Nombor 2, dan kalau kita perhatikan tempat yang selalu botak tu ialah linesman, depan gol dan juga di tengah-tengah. Jadi itu punca yang kita selalu dapat tempat botak lah. Penggunaan yang terlalu banyak. Kalau tuan cakap tentang belum matang tu, kalau tuan boleh share berapa lama sebenarnya proses yang diperlukan untuk pastikan rumput tu siap sedia untuk dimainkan? Okey, Cowgrass dan Bermuda, paling cepat ialah Bermuda. Bermuda lebih kurang 3 bulan. Cowgrass pun 3 bulan, tapi dalam 3 bulan tu Bermuda memang dah cepat lah.
Zoysia dia lebih mempunyai tendensi untuk vertical growth daripada lateral growth. Pertumbuhan panjang lebih cepat daripada pertumbuhan ke sisi. Jadi dia kuranglah untuk dapatkan establishment. Nak matang tu lambat. Padang tu matang, rumput tu matang dah, tapi padang tu nak matang lambat lah. So kalau Cowgrass dan Bermuda 3 bulan, Zoysia boleh ambil sampai 6 bulan. Ada cerita cabaran dia, ada rumput lain juga yang tumbuh ya. Jadi perlukan penjagaan ekstra juga. Boleh kalau tuan share kan benda tu. Penjagaan ekstra. Jadi salah satu masalah tentang Cowgrass ialah dia tak serapat Zoysia. Zoysia dia tumbuh memang rapat. Kalau penjagaan dia betul, tumbuh rapat. Jadi rumput liar susah. So Cowgrass dia ada rumput liar yang sebenarnya kita panggil rumpai. Rumput liar tu orang awam panggil sebab rumput liar, tapi sebenarnya tak ada rumput jinak. So rumput liar tu tak betul lah. Yang sebenarnya istilah yang betul adalah rumpai. Jadi rumpai yang tumbuh di keliling Cowgrass ni susah sikit nak hilangkan dia. Sebab kebanyakan racun yang bunuh rumpai akan bunuh Cowgrass juga. Berbeza dengan Zoysia dan Bermuda. Kita ada racun yang boleh bunuh rumpai, tak matikan Zoysia atau Bermuda. So itu masalah Cowgrass lah. So cara untuk atasinya adalah perlu potong selalu. Secara teorinya rumpai ni dia lebih cepat panjang dari berbandingkan dengan Cowgrass ataupun Bermuda ataupun Zoysia. So, dia lebih cepat panjang sebab dia nak compete dengan rumput yang kita bela tu untuk nak dapatkan cahaya matahari. Jadi kalau kita dapat potong dia lebih selalu, kita dapat kurangkan kemungkinan dia membuat fotosintesis. Itu teorinya lah. Dan ni sebenarnya baru lagi teori ni didevelop oleh saya dan seorang staff saya, Wanasnita. Tapi dia hari ni dia tak ada. So itu teorinya lah. So kita nak kurangkan kemungkinan dia boleh fotosintesis dengan harapan dia akan hilang sendiri. Dan kalau berdasarkan apa yang tuan cerita, saya percaya memang obviously kos untuk Cowgrass ni lebih murah sikit lah daripada dengan rumput-rumput lain kan tuan. Kalau tuan boleh share, actually dia punya nisbah beza kos penyelenggaraan tu dalam berapa agaknya? 1-3? Kalau kita nak bandingkan penyelenggaraan Cowgrass yang betul, sebenarnya tak banyak sangat beza. Cuma banyak pada pendapat saya, masalah di kebanyakan padang di Malaysia ni, Cowgrass tu di-maintain secara minima. Jadi beza dia banyak lah dengan kalau kita bincang tentang Zion Zoysia. Tapi sebenarnya kalau Cowgrass tu di-maintain secara betul, bezanya mungkin dalam 30% je dengan Zoysia. Dengan Bermuda tak banyak sangat, mungkin dalam 15 hingga 20%. Tapi kalau Cowgrass tu di-maintain secara minima, mungkin double atau lebih daripada double lah. Okey tuan, contohnya lepas ni ada satu pihak datang nak buat satu stadium baru, jumpa tuan sebagai konsultan. Kalau tuan sendiri yang boleh saja, sebenarnya tuan akan pilih rumput yang mana? Saya akan cadangkan Zoysia. Tapi sebenarnya nak pilih rumput, dia ada 3K. Pertama ialah dari segi keadaan stadium tu. Tapi kalau stadium tu baru nak buat, maknanya kita boleh adjust lah keadaan stadium tu supaya sesuai dengan Zoysia. Termasuk saliran semua lah. Termasuk saliran, penyiraman. Cuma lokasi dia dengan laut. Tapi lokasi dengan laut pun Zoysia tahan kalau dia dekat dengan laut. So K yang kedua adalah tentang kemampuan. Tapi kalau stadium baru sama juga, kita boleh adjust supaya kemampuan tu ada. Sistem siraman, sistem saliran dia kita boleh adjust. Tapi yang ketiga yang penting yang kita kena ingat adalah tentang kegunaan. Stadium tu dibina untuk apa? Semata-mata untuk bola? Okey, boleh Zoysia. Tapi katakan stadium tu dibina juga nak buat untuk ceramah umum, untuk konsert dan sebagainya, maka saya cadangkan fikir balik lah. Nak ambil rumput Zoysia ke, Bermuda ke, Cowgrass ke. Sebab Zoysia ada kekuatan dia, Cowgrass ada kekuatan dia, dan Bermuda ada kekuatan dia. Kalau dari segi ketahanan untuk multi event tu, yang mana tuan suggest? Dari segi multi event, Cowgrass dia tahan kalau kita tutup dia lama. Kalau kita terpaksa tutup dia lebih 10 hari, Cowgrass dia cepat kuning tapi dia cepat naik balik. Sebab dia ada sifat untuk pergi jadi dormant tu. Kalau Zoysia, spesies Zoysia matrela, InsyaAllah boleh lagi. Itu yang top sekali adalah Cowgrass. Nombor 2 adalah Zoysia matrela. Zoysia matrela sebab Zoysia ada lebih kurang 20 spesies.
Zoysia tenifera, yang saya boleh ingat Zoysia tenifera dan Zoysia japonica. Ada banyak lagi lah. Yang ada kat Malaysia ada 5, tapi yang saya boleh ingat ada 3. Zoysia tenifera, Zoysia japonica dan Zoysia matrela. Jadi yang pentingnya adalah Zoysia matrela. Pertama Cowgrass, betul matrela untuk multi event. Okey tuan, mungkin lately tuan nampak kan, bila isu rumput ni selalu keluar, orang dah mula nak ambil tahu, nak belajar tentang ilmu rumput ni. Macam mana tuan melihat fan bola mungkin dah terbuka dah untuk tahu lebih banyak, bukan setakat tahu bola je, ilmu rumput pun dia nak tahu sekarang? Oh, sebenarnya saya bersyukur sangat, alhamdulillah. Percaya atau tak, masa saya mula-mula masuk dalam bidang rumput ni 1990-an, masa tu di padang golf, padang bola masih lagi orang tak pandang sangat. Kebanyakan orang merasakan penjagaan rumput ni adalah benda mudah. Allah, uncle tu jaga padang tak payah masuk universiti pun. Alah, makcik kat sebelah rumah mak aku okey je jaga dia punya laman dia. Macam tu. Saya pernah digelakkan bila saya tak panggil diri saya pakar, tapi bila orang lain panggil saya pakar, saya pernah digelakkan. Rumput pun ada pakar. So tapi sejak kebelakangan ni, alhamdulillah, walaupun kadang-kadang saya digelakkan sebab saya jaga Cowgrass, tapi masih lagi pada saya bersyukur orang pandang bahawa penjagaan rumput tu adalah satu ilmu, adalah satu sains. Malah saya selalu kata penjagaan rumput tu adalah sains dan seni. Saya perlukan ilmu kimia, saya perlukan ilmu biologi, dan saya perlukan matematik juga. So itu ilmu yang diperlukan. Dulu orang tak pandang. Bila orang putih cakap kita dengar, tapi bila kita cakap orang tak nak dengar. Kan? So sekarang ni alhamdulillah lah banyak. Terima kasih juga kepada JDT dan TMJ yang memperkenalkan isu ni kepada umum di Malaysia. Kalau tak, masih lagi lah saya digelakkan, rumput pun dah pakar. So kat TV pernah saya dah masuk TV 2-3 kali pun orang duk gelakkan lagi kan, sebab pada orang tak sangka, walaupun ilmu tu masih jauh lagi. Di bidang golf, saya saja nak cakap lah, orang selalu kata yang padang golf Indonesia dan padang golf Thailand lebih cantik, dan banyakkan orang kata tentang buruh, sebab sana buruh murah. Bila saya pergi ke Thailand dan saya pergi ke Indonesia, sebenarnya ialah tentang ilmu. Di Thailand mereka ada ASEAN Turf Grass Center, ATC, yang diketuai oleh PhD. Dan bila saya tak ada masalah rumput yang saya tak boleh selesaikan, saya akan refer pada dia. Dan saya pernah pergi, dia orang ada seminar tiap-tiap tahun, dia orang ada seminar, kecuali masa Covid tu, tiap-tiap tahun dia orang ada seminar. Yang saya pernah pergi ke seminar dia orang, yang satu Thailand, daripada Myanmar apa semua datang. Yang tak kerti cakap orang putih, dia orang pakai translator. Cuba kalau kat Malaysia buat macam tu, orang gelakkan translator, tak nampak big picture bahawa ilmu tentang rumput tu. Bila kami buat seminar kat sini, kena merayu lah orang untuk datang. Ini cerita padang golf lah, padang bola jauh lagi lah, untuk tentang ilmu rumput ni. Dan saya pergi ke Indonesia baru ni, ada satu padang golf di Indonesia ada masalah dan dia orang panggil saya untuk pergi. Saya dapati dia orang punya supervisor, pekerja biasa tu, ilmu tinggi. Dia orang boleh bincang tentang bahan aktif dalam racun, mereka boleh bincang tentang rumput, yang malangnya kebanyakan penjaga padang di Malaysia masih lagi tak cukup ilmu tu. So pada saya ia tentang ilmu lah. Jadi masih jauh lagi yang kita perlu belajar tentang penjagaan rumput dibandingkan dengan negara-negara jiran. Singapura tu saya cerita lah. Orang Malaysia yang banyak ilmu akan pindah ke Singapura untuk kerja, sebab kalau Malaysia gaji tak boleh nak naik. Dia ilmu banyak mana pun gaji banyak tu, sebab orang kata lah kau jaga rumput je, apa kau nak bagi kau gaji mahal. Dia pergi kat Singapura, gaji dia 2-3 kali ganda. So dia lagi ke Singapura. Tuan Las, boleh tak ceritakan apa yang macam hari ni, apa yang sedang dibuat oleh staf? Okey, hari ni yang si Rahman kat tengah tu, kami ada masalah cengkerik, mul cricket. So cengkerik itu dia bina terowong bawah tanah dan dia melonggarkan akar Cowgrass. So sekarang ni tengok ada rumput. So yang ada burung. So burung tu nak tengok kalau ada cacing yang keluar, bukan cacing, cengkerik yang keluar lah. So yang Mimi buat tu ialah Mimi sedang menarik sejenis kapet besi.
saya nak naikkan rumput sebelum saya potong. Jadi kadang-kadang rumput ni dia ada tendensi untuk baring. Oh. So saya tak nak dia baring. Saya nak bila saya potong dia 20 mm tu 20 mm tegak. Tu proses nak tegakkan dia. Tu nak tegakkan dia, lepas tu baru saya potong. Wah. So dia tarik dulu, nanti lepas ni dia akan potong. Hari ni juga? Hari ni juga potong. Lepas tu kami akan buat line sebab besok ada inspection oleh MFL. So dia akan tarik, dia akan potong, lepas tu kami akan buat line. Okay. Lastly saya nak tanya tuan, kalau ikut pengalaman tuan, keadaan rumput di sini ni kondisinya macam mana? Berapa persen markah dia kalau tuan? Sebenarnya ni antara padang yang paling mencabar untuk saya jaga. Ada beberapa masalah kat sini yang mungkin saya tak boleh nak sebut lah. Memang sedia ada. Masa kami mula-mula masuk dulu tu 3 hari tak hujan, air takat Bogor Lali lagi. So dan kami dapat selesaikan mungkin 50% saja dari masalah tu. Masalah tu masalah bawah tanah, masalah pemilihan rumput, bukan soal cow grass tapi pemilihan nursery mana dorang kontraktor dulu belilah. Bukan salah MPBJ sebab kontraktor tu kata cow grass, memang cow grass, cuma rumput cow grass tu ditanam atas apa, yang itu yang ramai orang terlepas pandang. Jadi saya struggle. Padang ni antara padang yang saya paling struggle dalam 30 tahun sebagai penjaga padang. Ini antara padang yang paling struggle. Sebagai konsultan saya banyak jumpa lah. Saya juga seorang konsultan di padang golf dan padang bola. Saya dah pergi ke Brunei dan ke Indonesia untuk selesaikan masalah-masalah rumput orang. Tapi yang itu diorang ada struggle yang lebih lagi. Cuma sebagai seorang penjaga ni antara padang yang paling saya struggle untuk jagalah. Selepas tuan selesaikan 50% tu, sekarang dia lebih baik kan? Ya, dia insya-Allah lah lebih baik, tapi dia ada, kalau ada silap sikit dia jadi baliklah. Dan juga saya kena berhati-hati untuk spray racun ni sebab belakang tu ada kolam. Oh, okey. So, kolam ikan. So saya kena tengok cuaca, saya kena pilih racun yang betul, tak boleh racun yang terlalu beracun. Kan? Yang half life dia tak terlalu lama. Sebab kalau silap-silap, bila spray lepas tu hujan, nanti racun tu akan pergi ke kolam ikan belakang. Dan ada orang memancing kat situ. So saya kena berhati-hati. Saya kena fikir tentang kesemua tu. Banyak konsekuen dia tuan ya? Banyak konsekuen dia, betul. So apa pun, terima kasih Tuan Normas kerana sudi berkongsi ilmu. Saya rasa happy dapat satu short session, tapi dia punya ilmu tu bertimbun-timbun. Saya rasa banyak belajar. Minta halal tuan ilmu semua yang dikongsikan. Terima kasih. Dan kita doakan fan juga mula belajar tentang ilmu bukan setakat bola saja, rumput. Mungkin lepas ni infrastruktur lain juga. And kita di Harimau Malaya akan terus bantu korang untuk dapatkan konten-konten menarik macam ni untuk tambah ilmu korang juga. Okay, so support Harimau Malaya, follow YouTube channel kami dan semua sosial media. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.